Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk dalam kalimat bang. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Wan, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita mula boleh kot? Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana memberi kita kehidupan dan memberi kita nikmat-nikmat dalam kehidupan. Dan kita sedang menikmati kehidupan. Jangan kita lupa, jangan kita lalai. Allah Ta'ala nak kita merasai nikmat wujud dan kembalilah kepada Dia, iaitu kembali kepada tahan kita di atas apa yang dipandang Tuhan dalam ilmu Dia. Balik kat situ, kalau kita merasa tenang, berlaku syukur. Kalau kita merasa gundah gulana, kita merasa payah dan susah, berlakulah taubat. Dan moga kita jadi manusia yang senantiasa melihat kepada ketuhanan Allah dengan sempurna, melihat kepada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sepatutnya, kerana Dia boleh menimbulkan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai kehambaan kita. Bila sempurna nilai kehambaan, Dia akan dapat menguasai kemanusiaan kita. Maka kita akan tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang disebut dengan macam-macam nama. At-Tawwabin, hamba-hamba yang bertaubat. Asyakirin, hamba-hamba yang bersyukur. Al-Muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Al-Muhlisin, hamba-hamba yang ikhlas. Tetapi kenalah bagi kehambaan tu betul, mengenal akan Tuhannya dengan kesempurnaan, sehingga pandangan itu berbalik kepada diri kita, akan menjadikan kita benar-benar hamba. Jadikan kita benar-benar seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey. Ada siapa nak tanya apa?
Pagi-pagi ni macam murung apa ni semua. Allah. Tengok saya pakai kepiah hitam terkejut lah. Semua tak kata apa, senyap. Macam YB. Itulah. Ni anak saudara saya nak kahwin. Lepas tu baik. saya nak kena pi itulah. Duduk dalam majlis tu. Mereka semua pakai kepiah samping. Takkan saya nak pergi dogiang pun. Tu yang buah kepiah YB ni. Ni kepiah YB tinggi sangat. Lama dah tak pakai, kepala dia besar, kepiah jadi kecil. Dia ni. Yang sangkut tinggi Ustaz. Mereka kata ni kepiah YB. Yang berhormat. Jadilah orang yang tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan dia. Allah Ta'ala sentiasa meliputi keadaan diri dia. Gagahnya tak sama je. Kan? Gagahnya tak serupa je. Sama-sama dah. Tapi tak serupa. Bila tak serupa, kita bolehlah menikmati nikmat-nikmat ni. Kalau kita dah serupa dengan dia, tak ada nikmat yang kita nikmati. Sebab Allah Ta'ala dia memiliki nikmat. Tetapi dia tak menikmati. Jadi kita jadi hamba lah. Yang hamba ialah yang menikmati. Yang Tuhan dia memiliki, dia tak menikmati. Pasal apa? Pasal dia laisa, tak menyamai dengan apa yang dia ada. Diri dia tak menyamai dengan apa yang dia ada. Jadi semua tu adalah hak punya dia. Diri dia tetap tak sama dengan hak punya dia. Jadi kita beruntung kerana kita diri yang dapat menikmati hak punya Allah. Dulu, ini dan selama-lamanya kita menikmati ni. Dia tak ada ending. Dia tak ada akhir. Akhir pada kemanusiaan. Bukan akhir pada kehambaan. Kemanusiaan dia memang akhir. Ada hujung. Paling tidak, jasad dia akan musnah. Tetapi tidak pada kehambaan dia. Dia tak musnah dah. Cuma jaga yang ni lah. Kita tidak ada akhir dalam keadaan tak kenal. Dengan kita yang tidak ada akhir dalam keadaan kenal. Dua ni saja akhir yang berbeza. Kalau kita duduk dalam tidak ada akhir bagi hidup kita, bagi kehambaan kita dalam suasana kita mengenal, kita antara orang yang sangat beruntung. Kalau kenal. Kalau tak kenal, tentulah dia menyamai dengan yang Tuhan sebut khasirin, yang rugi. Baik. Ini kitab apa pakai pagi ni abang? Al-Hikam. Okey. Muka surat berapa? Syarah nombor berapa? Syarah nombor 1 baru sampai dekat muka surat 8 kalimah la haula wala. Baik. Baru syarah nombor 1. Baru nombor 1. Saya tak merdeka pergi ke mana lagi dah. Duk ngangah keras tadi. Muka surat nombor 8. Saya dah melilau buku ni 20 tahun. Ni lah baca pula dah. Ya Rabbi, Ya Karim. Mai kita tengok apa Tok Syekh ni kata. Muka surat 8 lah. Muka surat 8. Sampai tang mana? La haula wala. Okey. Sekejap. Buku saya muka surat 9 lah. Okey. Baik. Okey. Okey. Kalimah la haula wala. Dia panggil kalimah apa ni? Kalau kita kata good morning, dia panggil wish. Kalimah ucapan. Ucap selamat. Tapi kalau kalimah yang kata la haula wala, dia duduk dalam kalimah apa? Kalau kita kata alhamdulillah, dia panggil kalimah tahmid. Kalimah tahmid. Kalau kita kata la ilaha illallah, itu nama dia kalimah tasdik. Kalau kita kata Allahu Akbar, itu kalimah takbir. Kan? Kalau kita kata Subhanallah, itu kalimah
tasbih. No. Kalau kita kata la haula wala quwata illa billah, tu nama dia kalimah taqdis. No. Kalimah taqdis. Kalimah ni nak menyatakan tentang kita. Kita nak menyatakan tentang diri kita. Apa dia? Tidak ada daya dan upaya. Baik. Macam mana nak tengok? Ni kita duk bergerak ni macam mana? Ni, boleh angkat tangan, boleh tunduk, pusing kanan, pusing kiri. Yang mana yang kata tak ada daya upaya? Macam mana nak explain? Macam mana nak terang kata kita tak ada daya upaya? Ni ada angkat tangan ni upaya mana? Pinjaman. Dia tak ada barang pinjam lah ni. Kalau barang pinjam, Tuhan tu lemah. Dia tak ada barang pinjam. Bukan benda pinjam. Ni benda bagi. Bukan bagi pun. Benda zahir. Yang kita nak bercakap, kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Melainkan dengan pertolongan Allah. Sekarang, kita nak explain keadaan tu. Sekarang boleh bergerak. Mana dia yang kata tak ada daya upaya? Dengan izin Allah. Yang kata tak ada daya upaya tu, yang gerak tu menyatakan tak ada daya upaya, melainkan yang Tuhan letak. Yang gerak tu lah tak ada daya upaya. Bila bergerak bukan daya dia, bila bergerak bukan kebolehan dia, melainkan Tuhan tunjuk, quwwata illa billah, pertolongan aku. Bila bergerak tu lah pertolongan gerak tu. Kita tak ada daya. Gerak tu pertolongan lah. Itulah quwwata illa billah. Kita sendiri tak boleh gerak. Bila gerak, pertolongan yang berlaku. Bukan gerak kita yang kita kata boleh bergerak. Tuhan tunjuk, aku. Dia tunjuk nak habaq dekat kita. Kerana hang tu, daya tu keluar. Kerana hang tu. Kerana hang tu, daya tu sampai. Daya tu kepunyaan aku, daya tu milik aku. Tetapi kerana diri hang yang hang tahu tak ada daya, yang hang tak boleh buat apa, maka aku tunjuklah daya tu, iaitu pertolongan aku yang berlaku. Kalau bergerak, itulah pertolongan. Kalau duduk diam pun, itulah pertolongan. Kita sendiri pun tak boleh. Duduk diam pun tak boleh. Melainkan dia tunjuk diri dia yang maha menolong. Okey. Okey. Nak explain dekat orang nanti kalau orang tanya. Ngaji dah dengan Ustaz Wan. Tanya la haula wala. Tak explain ni mengaji. Apa? Boleh explain. Hampa jangan cakap banyak. Hampa dengar aku nak explain. Kan? Explain. Terus lagi tak faham. Pakai penin. No. Jadi, sebelum explain, kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana? Tuhan bergerak tu. La haula wala lah tu. Tuhan boleh bernafas tu. Itulah la haula wala. Hang boleh tarik, hang boleh buang. Pasal apa? Pasal dia tunjuk, dia tolong. Bukan hang boleh tarik pun. Pertolongan tu yang duk tunjuk, yang duk habaq. Pertolongan aku tolong, hang boleh tarik nafas. Hang tak boleh. Jadi bila berlaku apa saja yang berlaku dekat kita, gerak dan diam, itulah la haula wala. Yang ditolong. Bukan yang boleh buat pun. Okey. Siapa-siapa lagi yang sangkut ni? Abang kan? Kalau senyap, saya consider tak sangkut. Bila tak sangkut, kita sila. Siapa nama tu? Nurul, silakan. Assalamualaikum. Apa ni yang kita ni yang kita kena pilih tu, yang pilihan tu hak kita tu macam mana tu? Yang pilihan itu adalah kesempurnaan bagi sifat iradat Allah, kesempurnaan bagi sifat qudrat Allah, kesempurnaan bagi sifat ilmu Allah, kesempurnaan bagi sifat hayat Tuhan. Berlakulah pemilihan kita nak menyempurnakan sifat dia tu. Sebab kita tak boleh memilih, melainkan sempurnanya sifat Allah yang bernama hayat, yang bernama hidup. Kita tak boleh memilih, melainkan sempurnanya sifat Tuhan yang bernama alimun, berilmu.
Dan sempurnanya sifat Tuhan yang bernama iradat, kehendak. Macam mana nak tahu Tuhan tu berkehendak? Tengoklah tentang pilihan kita. Macam mana nak tahu kata Tuhan tu berkuasa? Tengoklah tentang kuasa kita duk berbuat tu tanda kuasa dia. Dia duk nyatakan kuasa dia. Maka sifat bagi ilmu, sifat bagi kehendak, sifat dia memilih sifat dia. Maka bila letak dekat kita, kita bersifat dengan sifat boleh memilih. Yang kata tak ada daya upaya, nak pilih itu pun Tuhan tolong. Kalau Tuhan tak tolong, nak pilih apa? Okey, okey Nurul. Okey, Syaniza Ustaz. Kita masuk nama anak. Oh, Okey. Syaniza, okey. Nama betul pada Nurul pun boleh lah. Macam saya. Syaniza. Okey, Syaniza. Okey. Boleh. Faham tak lu? Faham tu? Okey, boleh Ustaz. InsyaAllah. Allah puji Baik. ayat mata dia susah lah. 5 minit riau. Okey. Baik, Muhammad Yusof silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Ustaz. warahmatullahi. Ya, Zub. Silakan. Ustaz izin bertanya Ustaz. Bagaimana Boleh. pula Ustaz dengan usaha dan ikhtiar tu? Pertolongan Allah ke Ustaz? Macam mana? Ya. Usaha dan ikhtiar Ustaz. Ya. Terima kasih. Lah ni nak tanya, nak tengok usaha dan ikhtiar. Masa bila yang usuk ada usaha dan ikhtiar? Masa bila ada benda tu? Masa usuk ada akal. Okey. Ada usaha ikhtiar kan? Lah ni masa usuk ada dalam tulang bapa ayah. Tulang bapa ayah. Ada dalam tulang belakang ayah. Usuk ada dalam tulang belakang ayah. Nak pindah masuk dalam perut ibu. Adakah usaha ikhtiar? Tak ada Ustaz. Ada. Bila Ya duduk Allah. dalam perut ibu nak tukar jadi janin. Ada usaha ikhtiar lah. Ada. Nak membesar daripada sehari kepada 9 bulan. Adakah usaha ikhtiar? Tak ada kan? Kalau lagu tu betul-betulnya asas usaha ikhtiar ni ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Yang ada ni bila Tuhan lengkapi sempurnakan sifatnya. Saya kata dekat tadi Nurul, saya kata sifat apa yang Tuhan lengkapi? Ayat, ilmu, kudrat, iradat. 4 ni lah sampai baru ada usaha ikhtiar. Tak ada 4 ni nak usaha nak ikhtiar apa? Sebab tu di asalnya mana ada usaha ikhtiar. Setelah kita diberi faham baru ada usaha ikhtiar. Okey, Sob. Lebih faham Ustaz ya. Baik. Okay. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Baik. Okey, Ya, Nazrin silakan. Nazrin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya pasal la haula wala tu. Ya. Maksudnya tiada daya daya kita Ya. melainkan dengan pertolongan Allah. Macam Ya. kita nak pergi solat, Ya. membuat satu kebaikan, kita anggap pertolongan Allah. Kalau kita buat jahat tu macam mana Ustaz? Sama. Tetap Tuhan Sama tolong. Tetap Tuhan tolong. Sebab apa? Sebab kita dah buat jahat atas pilihan. Betul? Maka Betul. pilihlah apa pun. Pilihlah nak buat apa pun, dia tolong. Cuma dia kata dah. Kalla saufa ta'lamun. Jangan buat macam tu. Nanti kamu akan ketahui. Dia apa tak? Betul Ustaz. Dia apa kan? Dia apa? Nanti buat juga tu. Aku tolong hang. Kamu kan reti minum arak. Aku tolong hang. Macam mana? Tapi aku abang, jangan. Zee? Betul. Alright. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama Nazri, insyaAllah. Baik. Teruskan Ustaz. Okey. Kemudian dia kata, kalimah la haula wala memberi erti, iaitu tidak ada daya untuk mengelak diri dari bahaya kesalahan
dan tidak ada daya kuatan untuk berbuat amal kebaikan. Yang dah habaq di sini, dia habaq pada kemanusiaan. Okey. Dia habaq pada kemanusiaan sebab nak buat baik, nak buat jahat itu kemanusiaan kita. Maka itu pun dia habaq hang tak boleh buat baik. Melainkan aku tolong hang. Hang tak boleh pun nak buat jahat. Melainkan aku tolong hang. Kalau begitu, hang tak boleh nak elak diri dari buat jahat. Melainkan kalau hang tak buat, aku tolong hang. Hang sendiri tak boleh buat pun. Hang tak boleh nak melakukan taat. Melainkan kalau berlaku taat, tu kerana aku tolong hang. Pasal apa macam tu? Pasal hak aku, hang bukan tahu. Dan pasal apa aku tolong hang? Pasal aku sayang hang. Pasal aku kasih kat hang, aku tolong hang lah. Hang mau apa? Hang nak bunuh orang. Jom. Tak ada masalah. Aku ajak hang senang nak buat. Hang sendiri bukan hang tahu nak buat. Aku ajak hang. Tapi aku pesan lah jangan duk buat aku tu. Aku cipta hang bukan suruh memusnah. Aku cipta hang suruh jaga. Hang nak buat musnah juga. Jom. Kalau Tuhan suruh kita buat baik je, hak buat jahat dia tak bagi. Macam manalah Firaun nak jadi ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Kenapa Firaun nak jadi tu? Macam mana Namrud nak jadi jahat? Macam mana Qarun nak jadi jahat? Tak boleh Melainkan di situ pertolongan Tuhan. Cuma yang bagi jahat itu bukan Tuhan. Dia tolong siapa nak buat jahat, dia tolong siapa nak buat baik. Yang buat jahat bukan dia, yang buat baik pun bukan dia. Nah, kena ingat baik-baik. La haula wala tak ibu kat Tuhan semua. Dia bagi penampak ni makan tak habis. Ada Tuhan buat, Tuhan yang tolong buat jahat. Aku tolong je. Yang buat bukan aku, yang buat hang. Salah kat aku pula. Aku pesan lah jangan buat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan yang fujur, yang fajir, yang buruk. Beritahu dekat hang buruk guna. Wa taqwaha dan yang baik. Pasal apa bila buat buruk, buat baik yang kata aku yang buat, hang yang buat. Baik dan buruk aku bagi kat hang faham dua-dua tu. Ketika mana? Ketika hang berilmu, berakal sempurna. Ketika hang dalam keadaan akil balik dan mukallaf. Aku tak tuntut budak-budak buat jahat. Aku tak tuntut kat dia. Aku tak tuntut orang-orang gila buat jahat. Aku tak tuntut orang-orang yang lupa semua buat jahat. Aku tak tuntut. Aku tuntut yang ada akalnya. Tapi waktu nak buat jahat, kalau aku tak tolong, hang nak buat macam mana? Tapi bukan aku yang suruh buat jahat. Bukan aku yang buat jahat. Hang dengan nak melampau. Makan kenyang semua. Inilah kehendak Tuhan. Kepala otak hang. Yang tolak roti sardin semua hang. Lepas tu kehendak aku. Pijak dia tau. Melampau. Okey. Ustaz. Lagi. Ya Ali. Ya lah. Wajah nampak. Cerita ke apa dia? Ni ada soalan ni macam nak kena Ustaz taruh sikit Ustaz. Gatai pula. Daripada Noje. Assalamualaikum Ustaz. Tuhan memiliki. Tuhan tak menikmati. Yang menikmati kita. Soalan dia Ustaz. Macam nak kena ni. Kalau Tuhan tak menikmati, lemahlah Tuhan. Boh Ustaz. Ni, mana abang? Ingat Tuhan jahang. Kalau Tuhan jahang boleh lemah. Main abang. Hang buat kasut takkan hang kasut. Hang buat roti canai takkan hang roti canai. Kalau hang roti canai baru lemah. Okey. Faham kot no? Jangan melemahkan Tuhan dengan otak hang. Ni otak yang cakap. Ni yang cakap otak, cakap manusia, bukan cakap hati, bukan cakap hambaan tu. Hambaan bukan cakap itu. Lemahlah Tuhan. Kalau Tuhan masuk neraka, Tuhan masuk neraka. Duduk sekali dengan hang dalam neraka. Nak letak Tuhan jangan letak otak tau. Tuhan bukan otak tau. Ingat baik-baik. Hang bukan kawan dia. Hang bukan adik-beradik dia. Hang cakap baik sikit. Ya, next. Baik. Okey, teruskan Ustaz. Kemudian dia kata,
Tidak ada daya untuk mengelak diri daripada bahaya kesalahan dan tidak ada kuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan kurnia rahmatnya semata-mata. Diri satu ni je yang boleh habaq, yang boleh tunjuk, yang boleh cerita, yang boleh tolong, yang boleh apa. Diri satu ni je. Kita ni adalah kenyataan diri satu. Tentu tak boleh buat sendiri. Mesti mai dari yang satu ni. Cuma yang satu ni dia tak buat. Dia tunjuk semua. Dia habaq semua. Bukan dia yang buat. Bukan dia yang menikmati. Oleh kerana dia tunjuk saja, dia tak terlibat dengan keadaan seperti kita. Dia tak terlibat. Kalau dia tak terlibat, dia tetap tak lemah. Yang lemah ni yang terlibat. Dia tak terlibat. Dia suci. Diri dia tak terlibat dengan apa pun hal manusia. Dia tak terlibat. Sebab tu semua diri sifat saja, bukan diri Tuhan. Contoh, bagi contoh je, ni mendekati faham saja. Bukan betul macam tu, ni mendekati faham. Tuan-tuan mimpi, takkan tubuh terlibat? Tubuh terlibat ke dalam mimpi tu? Tubuh tak terlibat. Tapi tubuh tahu tak keadaan tu semua? Tahu. Dia tahu. Tapi dia tak terlibat. Okey. Ada lagi? Okey. Oi, bagi terbakar pun pagi ni, ya Allah. Okey, Ustaz. Ini Faridul Azwad Sahin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tiada upaya bermaksud Allah mengizinkan perbuatan kita. Tetapi yang memilih kebaikan dan keburukan adalah diri kita sendiri. Betul ke macam tu, Ustaz? Betul lah. Pilih mestilah kita. Tapi dia tolong. Nak boleh memilih pun dia tolong. Bagi kita ada kemampuan memilih itu pertolongan. Nak pilih sendiri, dia tak erti. Dia tak tahu. Tuhan tolong bagi dia boleh pilih. Tetapi hak pilih bukannya Tuhan. Hak pilih dia lah. Tetapi dalam pertolongan Allah tu, pilih boleh berlaku. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, mana ada boleh pilih-pilih semua tu. Maka tang ni lah dia nak menyatakan, habaq dekat kita semua. Melalui satu ayat, surah Al-Ikhlas. Qul, kata, habaq. Bila dah habaq qul, Muhammad sebut, cerita, habaq kat orang. Allahu Ahad. Kalau sebut Allah ni satu saja, bukan ada banyak. Kalau satu, yang banyak ni tetap mai dari yang satu. Tetap kenyataan yang satu. Tetap penzahiran yang satu. Dia nampak tu. Memilih tu sifat bagi kita. Memilih tu sifat bagi iradat tu. Kalau tak ada memilih, jadikan bina. Kita tak boleh makan lain. Makan tak ada dalam naluri dia. Kekal daunnya. Oleh kerana kita ini Tuhan bagi iradat tu. Dengan kambing-kambing kita makan, dengan daun kita makan, dengan rumput kita makan semua. Tetapi pasal kita ni Tuhan kata sebaik-baik kejadian, orang tak tahu pun kita makan rumput. Orang kata kita makan kambing. Kambing pun kita tak makan daging saja. Kan daging kambing. Tekok kambing tu tak rekah semua, ada dagingnya. Baik. Okey kah? Okey. Nak pi orang kahwin ni semangat dia lain. Pendekar. Hampa tahu apa. Okey, Alif tadi. Angkat tangan, silakan. Ya, silakan Alif. Mana dah? Assalamualaikum Ustaz, sini Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, Syekhul. Silakan. Semalam yang saya tanya Ustaz tentang perihal diri saya tu, ya, saya duk mencari orang nak cakap terima kasih tu kan, mana saya lepaskan dekat Bali. Tapi apa yang saya dapat belajar dan faham, dia sebab jadi macam tu sebab dia tu tak menyamai dengan apa-apa, tapi tubuh ni dia nak mencari tempat dia nak luahkan. Jadi dia pergi dekat tak dekat Alif. Bukan. Sebab pagi ni Ustaz, dia lain pula Ustaz rasa dia Ustaz. Aduh, dia kata dah. Bukan lagu tu. Lagu ni.
Oleh kerana Alif mengkagumi diri Alif tu. Alif mengkagumi diri Alif sendiri atas betapa besarnya Tuhan tengok. Maka Alif duk cari diri tu. Pasal diri tu diri yang sangat dikagumi. Sangat dipandang hebat. Dia mencarilah sesuatu yang menyamai diri dia. Yang menyamai diri kagum dia tu, diri hebat dia tu. Dia cari. Dia nak abang ni hebatnya. Tapi pasal tak tahu, dia nak cari benda lah. Nak pergi cerita. Senang je nak ucap terima kasih. Sebut perkataan ni. Okey? Sebut perkataan ni. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Senyum, tengok langit. Confirm, clear. InsyaAllah. Nabi buat macam tu. Sebab saya jadi tak keruan, Ustaz. Saya berulau sana sini. Diri tu, diri kagum tu dia tak tengok. Sebenarnya dia mengkagumi diri tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia mengkagumi diri yang Tuhan pandang tu. Sebab tu jadi tak torah. Tubuh tak tahu mesti tak torahnya. Cuba tubuh tahu. Sebut je. Subhanallah. Suci engkau. Alhamdulillah, engkau yang terpuji. La ilaha illallah. Tidak ada lain melainkan engkau. Allahu Akbar. Engkaulah yang maha besar. Tengok langit. Sebab langit tu simbol al-a'la. Simbol tinggi. Dan senyumlah. Nabi buat betul lah. Getai pala lah. Tak boleh, Ustaz. Saya melilau. Terima kasih, Ustaz. Baik. Lambat lagi lah nak grad. Okey Ustaz, Ustaz Nizam. Lambat lagi lah nak greto. Ya Kak Seniza, silakan. Ustaz, saya maaf nak tanya. Ya. Waktu kita buat pilihan tu, macam mana kita nak duduk dalam kehambaan? Okey. Masa buat pilihan itu mengenal tak yang buruk dan yang baik? Satu. Kedua, masa buat pilihan tu terbuka dah hijab kita dengan Tuhan. Masa buat pilihan tu, kenal tak Tuhan tu? Kalau buat pilihan tu telah terbuka hijab, telah nampak, telah kenal, tentu pilihan tu pilihan yang positif. Tetapi kalau buat pilihan tak mengenal, tak membawa link, tak membawa kita kepada Tuhan, tak membawa kita mendekati dengan rasa kehambaan tu, maka pilihan tu pilihan negatif. Kalau begitu, memilih untuk nak baca Quran, dia tak tahu apa-apa, tapi dia pilih untuk nak baca Quran. Datang dari mana? Datang dari kehambaan dia. Tapi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, berat dia tak mana. Dia mengambil faedah. Dia ambil atas faedah pada manusiaan dia. Apa dia? Kerana dia kata dapat pahala. Nampak? Dia pergi tunggu lah. Walaupun dia baik, dia akan jadi hijab tu. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu sebenarnya dia nak baca Quran tu pasal apa? Pasal terbuka hijab dia dengan Tuhan. Dia nampak Tuhan atas bacaan dia tu. Tetapi bila dia tak tahu, dia nakkan upah dan ganjaran. Maka ketika tu tak jadi positif. Hanya positif kepada kehambaan dia. Bukan positif pada kemanusiaan dia. Bukan positif pada kehambaan. Kalau positif itu kepada kemanusiaan, esok dia timbang tak? Dia timbang tak amalan tu? Dia timbang. Nanti dia tulis tak amalan tu? Tulis. Dia tulis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang baik, walaupun sebesar zarah, aku hitung. Betul? Betul. Oleh kerana dia duduk atas kemanusiaan, walaupun baik, dia akan dituntut. Apa yang Tuhan nak tuntut kat dia atas kemanusiaan, walaupun dia buat baik? Pertama, dia tuntut ikhlas. Dapat ke waktu tu? Tak dapat. Dia tuntut khusyuk. Dapat ke waktu tu? Tak dapat. Dia tuntut tawadhu'. Dapat ke waktu tu? Tak dapat juga. Dia tuntut tadarru'. Dapat ke tak? Tak dapat juga. Macam mana amalan dia ketika tu? Sebab tu dia kata, demi masa manusia dalam kerugian. Buat apa pun tak dapat apa. Jaga ini kena jaga betul.
Yang ni lah kita duk belajar kehambaan ingat ni lah. Supaya Baik. pilihan kita pilihan positif betul. Membawa diri kita terus melihat Tuhan. Hamba yang melihat Tuhan, adakah dia fikir pasal pahala? Adakah dia fikir pasal dosa? Dia bukan fikir tu. Dia fikir macam mana hebatnya Tuhan sampai dia boleh beramal. Dia fikir tu. Maka takkan amalan ni Tuhan nak tuntut dia. Baik. Baik, Kak Nizam. Okey. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Baik. Okey, Nazrin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Nazrin. Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz ni sebab semalam saya dapat soalan daripada kawan saya. Saya nak pergi semayang Jumaat time tu. Ya. Dia tanya saya, kau nak pergi mana? Saya kan nak pergi semayang. Kau semayang ikut apa? Kenapa kau semayang? Lepas tu saya cakap sebab nak pahala, sebab Allah dah janji. Lepas tu dia cakap, kau nampak pahala tak Ustaz? Yang pertama saya nak tanya, kita semayang ni ikut siapa? Nombor dua, pahala ni macam mana saya nak bagi tahu kat dia? Kita ni nampak ke tak pahala? Ada. Nazrin, abang ada. Tuhan kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir alam. Abang ada takbir alam. Hang punya semayang keluar daripada takbiran Tuhan. Tanya dia. Hang punya solat, hang punya puasa, hang punya sedekah, hang punya baca Quran, hang punya kebajikan keluar daripada takbiran Allah. Jawabnya tak keluar. Lagu mana cerita tu? Dia ada dalam Lauhul Mahfuz. Dia ada dalam perangkaan Tuhan, dalam qada dia. Okey. Kemudian bila berlaku semayang tu qadar, ketentuan dan pelaksanaan. Qada ni ketentuan, qadar ini pelaksanaan. Maka saya faham semayang pasal kasih Tuhan dekat hang terlampau tinggi. Cuma hang tu bongok. Abang lagu tu. Dia nak ngit. Pasal hang tu bongok, bahlul wailul itu hang tak tahu. Kasih Tuhan mai dekat hang melalui solat hang tak tahu. Sebab tu kita hampir mengaji, hang ni orang dia buat layak buruk. Semayang ikut siapa? Makan nasi ikut siapa? Tanya dia. Hampir merah, berak ikut siapa? Okey. Kalau Ustaz yang jawab tu tengah-tengah dia Ustaz. Saya sebab saya tak pandai. Jadi saya tak apalah, nanti aku tanya Ustaz Wan. Pelan-pelan abang juga. Tak, waktu nak jawab telefon siapa telefon Li. Telefon Li. Abang Li, macam mana nak abang? Li boleh tolong kau tim. Ustaz yang pasal pahala tu macam ni Ustaz saya nak jawab Ustaz. Pahala ni kerana macam ni. Beritahu macam ni, pahala tu. Okey. Nazrin, sayang tak kat mak? Sayang? Mak ada lagi tak? Ada. Okey. Lah ni duk tengok mak duk goreng cucuk sorang-sorang dia, kesian tak? Kesian. Rasa nak pergi tolong tak? Rasa? Tapi dia mesti tak bagi kan? Betul. Okey. Lepas tu Nazrin nak tengok kerja hak boleh bantu mak, okey? Ya. Lepas tu Nazrin tengok baju dekat dapur tu basuh dah, mesin dah basuh dah, duduk dalam mesin. Nazrin pun nak ambil baju tu nak pergi sidai. Kenapa apa? Sebab kesian. Sebab kesian, sebab kasih, sebab kenal kan? Betul. Nazrin pun ambil lah kelepak sidai lah, penuh sidai tu, habis baju tu semua. Ibu Nazrin, mak Nazrin lepas goreng cucuk, dia pun teringatlah besen nak pergi sidai baju. Dia pun pergi tengok, besen pun tak ada, baju pun dah sidai. Okey. Dia tengok Nazrin duk keras tu. Kita doa apa tak tahu, dia kata, siapa sidai baju ni? Nazrin buat abang lah sidai. Pasal apa abang ni sidai? Abang kesian kat ibu. Ibu dah penat goreng ni, abang nak buat kat yang ni. Mak kata sejuk perut aku mengandung awang weh. Lepas tu, oleh kerana sayang ibu ni hebat dekat Nazrin, dia ambil duit RM20 dia bagi kat Nazrin. Betul. Nazrin nak duit tu ke? Atau Nazrin buat tu kerana nak duit tu ke? Tak kan? Tak. Duit tu mak nak bagi kan? Betul. Kalau gitu, Nazrin semayang kerana pahala ke? Atau kerana kenal Tuhan tu? Kenal Tuhan. Jadi, pahala siapa nak bagi? Tuhan bagi. Abang tu lah. Ni dia nak bagi. Aku bukan pergi pasal pahala tu. Aku pergi pasal aku kenal dia. Ya, betul. So maksudnya yang tanya soalan tu sebab dia tak belajar Ustaz
Dia mau bagi penampak lu, bagi dia naik angin, lepas tu ajak minum teh, lepas tu cerita. Pasal apa aku penampak pasal hang macam teh. Hang bongok macam teh ni. Abang dah tu. Baik. Bagi tahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan buat tu, dia pukul. Ni orang cerita dah lepas geramnya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, insya-Allah baik. Baik, Encik Kamaria, silakan. Encik. Assalamualaikum Ustaz dan Li semua. Waalaikumsalam. Ya Cik, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah baik. Dah sarapan kau? Sudah. Alhamdulillah. Okey. Silakan. Pertama-tama Mak Cik nak zahirkan pandangan Mak Cik pada Ustaz pagi ni. Silakan. Ya. Comel sangat Ustaz pagi ni, nampak macam pengantin. Aduh. Bini saya dah tarik muka dah. Depan belakang atas bawah tarik muka dah. Saya lagi kenal jawabnya. Ya. Berhubung dengan syarah 1 hari ni Ustaz. Ya. Kalimat la haula wala quwwata illa billah tu. Ya. Bermakna tidak ada daya usaha untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah dan kurnia rahmat-Nya semata-mata. Betul. Jadi di sini bermakna terkuburlah kehadiran diri dan zahirlah keikhlasan yang Ustaz boleh terangkan. Ya Ustaz? Ya betul. Ya. Hilang diri kerana pengenalan. Hilang diri kerana kenal tu. Maka apabila hilang diri atas la haula wala, mengetahui tentang quwwata illa billah, hilang diri itu kerana kenal. Bila kenal itulah bernama ikhlas. Ya. Yang kata ikhlas ni, dia kenal, suci diri dia daripada sebab-sebab yang lain. Bersihnya diri dia. Yang kata ikhlas ni suci, bersih diri dia kerana dia mengenal. Kerana dia mengenal akan Tuhan dia. Maka bila dia mengenal, dia tengok pengenalan tu pada diri dia. Betapa tak ada daya, betapa tak ada mampu nak jadi diri, betapa tak mampu. Apatah lagi yang ada dalam diri lagi tak mampu. Maka ketika tu diri itu disebut dengan ikhlas. Itulah disebutkan dengan fitrah. Ikhlas. Kembali kepada fitrah. Ya, surah Al-Ikhlas. Maka ketika itulah kenyataan suratul Ikhlas tu. Sebab apa? Sebab kenal. Dia bersih, dia suci sebab pengenalan dia. Maka ketika itulah dia tahu dah tak terikat apa-apa pun. Tak sangkut dengan apa-apa pun. Tak terpengaruh dengan apa-apa pun. Diri tu tetap berdiri sendiri dia. Suci diri tu. Ketika tu barulah la haula wala tu betul-betul sempurna. Kerana dia tahu dah bukan ada daya apa pun yang ada dekat dia ni. Melainkan kesucian tu yang bangkit. Tanpa sebab, tanpa ada kelayakan, tanpa ada keistimewaan. Dia memang macam tu lah. Okey, Cik. Cik? Okey kau? Okey, Cik. Okey Ustaz. Soalan daripada Umi. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz bagi tips sikit agar kita dapat elakkan dari menggunakan logik akal atas kezahiran sifat-sifat Tuhan pada diri kita Ustaz? Senang je. Bagi tips sikit. Cuba tengok sesuatu yang keluar yang Umi suka. Asal dia ada tak? Roti canai. Umi nak makan. Asal roti canai tu ada ke tak? Tak ada. Nama dia tak roti canai ada ke tak? Tak ada. Bahan-bahan nak buat roti canai tu ada ke tak? Tak ada. Siapa yang mengeluarkan semua tu? Umi ya. Kalau begitu, kita asal tak ada apa. Siapa yang mengeluarkan keadaan diri? Allah. Tentulah kekasih hati kita tu. Ya. Itulah kecintaan tu yang mengeluarkan. Tetapi dia tak terlibat. Bila dia tak terlibat dengan keadaan tu, la haula wala lah yang kita kata sebab kita tak daya.
Kita tak terlibat pun dengan keadaan ni. Melainkan dia tunjuk. Nak abang tu lah. Maka kalau boleh ingat yang tu selalu tentang bagaimana kita boleh menerbitkan sesuatu, maka kita akan selalu memandang keadaan ni. Maka ketika ni, jadilah syahidin yang menyaksi. Ni ketika ni, jadilah syahidin. Keluarlah syahadah, penyaksian. Keluarlah kalimah syuhud, kalimah penyaksian. Keluarlah perkataan asyhadu, aku bersaksi. Allah ilah, tidak ada dia illallah, melainkan yang bernama Allah. Dia hak lain tak pakai. Dia yang bernama Allah saja pakai. Tu yang kata tidak ada yang lain. Dia yang lain semua tak pakai. Sebab dia yang lain semua tak boleh wujud. Melainkan wujud daripada dia yang bernama Allah tu. No? Itulah muqaddimah dia. Tak pakai kasut lagi, baru duk cari kasut. Kasut duk taman lah. Ikat tali kasut pun tak lagi. Aduh, hai. Kebah dah, gulin dah kasut jumpa hari. Tu nak jalan ke mana tu. Ya Allah. Ya kasut pun tak basuh lagi. Tak cari, tak jumpa lagi kasut. Tang ni dekat sini, dekat tuan-tuan faham. Dia berbicara, dia berhujah dengan orang luar. Ni, Tang ni. Tunjuk Tang betul gila terus. Bukan jam. Dengan kita gila. Tengok dia gila. Okey. Soalan Nur Damia, Ustaz dah jawab sekali dengan soalan Umi tadi. Sama. Soalan yang sama. Baik. Okey. Soalan Zulkifli pun Ustaz dah jawab tadi. Pahala tadi. Nazrin dah. Ustaz dah jawab dah. Okey. Fazarul silakan. Nampak angkat tangan tadi. Dengar. Sebelum tu. Lepas pada siri ni, session yang akan datang, siapa-siapa lagi bertanya tentang pahala, saya sedekah baiknya. Perbicaraan kita di sini bukan perbicaraan tentang upah dan ganjaran. Bukanlah. Itu perbicaraan yang sangat bawah. Betul. Kita sedang berbicara sesuatu yang sangat tinggi. Sangat hebat kedudukan dia. Maka terbatal habis segala pahala dosa bawang. Sebab bukan itu matlamat kita untuk mengetahui Tuhan. Saya tuan-tuan duduk kelas darjah 6. Jangan nak pergi turun darjah 1. No. Kalau nak duduk darjah 1, masuk kelas darjah 1. Boleh gasak dari bawah. Ini masuk kelas darjah 6 lah. Kena jadi orang darjah 6. Suka tak suka, kena jadi orang darjah 6. Jangan jadi orang darjah 1. Baik. Okey, Fazarul silakan. Assalamualaikum Ustaz, Bang Li semua, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya Ustaz dah jawab tadi. Sama je dia. Berkenaan dengan la haula wala tu, saya cuma bukan pertanyaan, cuma nak menambahkan lagi kefahaman. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya. Adakah dia merupakan kenyataan sebenar kesempurnaan hamba itu? Dan bila sempurnanya kenyataan la haula wala tu, macam Ustaz cakap, berdirilah dia kalimah syahadah. Dan juga bertepatanlah dengan yang dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas. Betul Ustaz? Ya, betul. Mari saya tunjuk. Macam mana la haula wala diri kita dengan Tuhan. Okey. Ini bukanlah macam tu. Ini sekadar nak mendekati faham. Okey? Dia bukan macam tu, tapi nak mendekati faham la haula wala. Tengok kacamata saya ni, saya buka. Okey, saya buka. Saya letaklah depan ni keyboard ni. Atas keyboard ni. Di mata saya tak ada lah spek mata tu kan. Betul. Lah ni spek mata tu lompat naik sendiri ke saya yang bawa? Ustaz bawa naik. Saya bawa. Jadi dia ada daya tak? Ada. Tak ada. Kita dengan Tuhan macam ni Baik. Okey. Terima kasih. Baik Fazarul, baik insya-Allah. Okey Ustaz, ni soalan Atikah ni pun macam nak kenal agak ni. Ustaz okey. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kenapa sekarang
kenapa sekarang air mata saya senang mengalir bila tengah berseronok dengan family? Kenapa jadi macam tu Ustaz? Sebab bukan family dah. Ketika sedang berseronok dengan dia. Yang boleh mengalirkan air mata manusia hanya dia, bukan orang. Sebab getaran dia terlampau kuat. Kalau tidak, Nabi tak menggigil. Ni Nabi pun menggigil. Nabi pun menangis. Ya. Apatah lagi, kenapa menangis bila dengan ahli keluarga? Kerana yang ada bukan ahli keluarga. Yang ada adalah Rahman, Rahim, Latif. Pengasih, penyayang, yang maha lembut. Itulah menangis. Menangis tu apa dia? Menangis tu nama dia Qarib. Apa dia? Yang hampir. Tu Qarib. Tu nama dia Qaribin, Muqaribin. Yang dekat. Pasal apa menangis? Pasal badan tak mampu tanggung load atau tak mampu tanggung vibration Tuhan ni. Bila tak mampu, semua badan akan cering. Bulu roma cering. Kita punya badan bergerak. Air mata kita confirm keluar. Sebab sentuhan yang sesangat tinggi. Kita badan biasa. Yang main kat kita arus elektrik 240 kW. Terbaliklah kita. Jadi, pasal apa dia buat macam tu? Pasal dia sayang. Bukan dia buat kerana dia sayang. Sebab tu sifat sayang tu. Pasal apa berlaku? Kerana dia nak gugurkan dosa. Pasal apa? Air mata itu adalah penghapus dosa. Dan kerana dia nak mengekalkan kita orang yang dekat dengan dia. Itu dia panggil tangisan sanubari. Tapi kalau kemanusiaan kan dapat duit KWSP dapat penuh, menangis juga. Tu menangis pasal badan ketak. Dapat 30,000 terloleh ke pekat mak. Tu pun menangis juga. Dia lain. Tu bukan sama. Tu menangis kerana luaran tu. Yang ni menangis kerana kehambaan tu. Kerana sentuhan diri dalam dengan luar. Dia kamil, dia sempurna. Badan nak ikut serta atas tu sebab badan seronok. Tapi dia tak tahu sebab dia tak ada perkhabaran. Ni dia ada perkhabaran, dia riau lah. Dan saya nak abang. Riau ni bukan boleh buat. Dia anugerah. Betul. Bintang filem, mereka pun riau. Tapi riau, mereka riau buat. Ini bukan riau buat, dia riau betul. Riau ini bukan cobaan. Dia bukan cobaan. Riau kerana sentuhan. Tuan-tuan cerita kat saya. Berapa kali tuan-tuan sujud dan menangis tanpa sebab? 0. Boleh ada sekali. Alhamdulillah. Terbaik tu. Betul. Tuan-tuan tengok apa saja dia akan menjadikan tubuh ni terlampau gairah nak pergi kepada Tuhan tu. Terus tangisan berlaku. Bukan boleh belajar saja ni. Okey Ustaz. Sebelum saya lupa, yang tadi Alif habaq dan Ustaz pun dah habaq cara Nabi sebut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Pandang langit Ustaz nah? Ya, pandang langit tu pandang diri hati tinggi tu. Baik. Jadi ya Ustaz, bila macam tu Ustaz, dia suluh balik kat kita Ustaz. Ya, mestilah. Bukan pergi ke lain pun balik mai kat kita. Lagi dengar tu je, riau pula. Turun jauh tak. Alhamdulillah ya Allah. Dia suluh balik tu Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tu diri kita tu Ustaz. Hanglah yang besar, hanglah yang suci, hanglah yang terpuji, hanglah yang sangat-sangat indah. Dia balik kat situ lah. Gulin pula, riau pula. Tu baru dia Ustaz. Saya duk main drone Ustaz. Saya main drone kan. Bila drone tu naik atas, dia tunjuk semua Ustaz. Dia tunjuk semua. Ni diri hang. Hang tengok, ni diri hang. Bila sampai tang ni,
Tuan-tuan akan lihat langit dan bumi ada di hujung lutut tuan-tuan. Oh, naik bulu roma. Tuan-tuan akan melihat langit dan bumi berada di hujung lutut. Boleh jentik. Ya. Lepas tu tuan-tuan nak buat apa dengan langit bumi tu? Sebab tuan-tuan boleh melihat dia. Ya. Maknanya, langit cukup luas. Bumi cukup luas. Tuan-tuan ambil buh di hati tuan-tuan. Mana lebih luas? Hati. Hati tuan-tuan yang luas, bukan langit bumi. Tak penuh, tak penuh. Tuan-tuan ambil dunia. Tuan-tuan ambil akhirat, buh. Tak penuh. Tuan-tuan ambil syurga. Tuan-tuan ambil neraka, buh. Tak penuh. Tuan-tuan ambil Allah Ta'ala, buh. Confirm, penuh. Sebab tu, setiap insan, dia tak pernah ada kecukupan. Dia tak pernah ada kepuasan. Sebab apa? Hati dia tak pernah penuh. Sebab tu Nabi Habak bagi kemanusiaan. Nabi Habak bagi sifat manusia, bukan sifat hamba. Bagi sifat manusia yang boleh memenuhkan hati manusia ni apabila tanah memenuhi dalam perut dia. Perut dah. Yeah. This is real. Mana cik datang, mereka tak ada nak habak. Itulah pasal dia orang duk habak, tak mau dengar cerita benda lain. Cerita cok godok lah, cok kriya lah, semua dah. Lepas tu, betul tak? Nah, betul. Sian. Kopa ke mana betul. Ada lagi, silakan. Pakat tak baca, Ustaz. Siapa ni? Tajah. Silakan. Din, silakan Din. Lah ni kita boleh menghadap lagi laptop. Sampai masa besok bila dah dia nak tahan, hanya yang betul-betul nak pergi saja. Tuan-tuan tak boleh jumpa dalam laptop lah. Tuan-tuan kena main jumpa. Pasal tu, tuan-tuan kena menghadap dah. Nak buat macam mana saya nak abang. Saya tak larat dah. Tuan-tuan mai saya bisik kat telinga. Saya bisik kat telinga. Hampir balik boleh tak? Hang dah okey dah. Tanya aku pagi nampak ni. Aku nak berehat. Tak boleh. Pendengar tanya lagi. Hampir balik dah. Betul dah tu. Okey, Din. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Ya Ustaz, saya ni Din. Ya Din, silakan Din. Okey Ustaz, jadi apa? Yang tadi sambungan pada apa Abang Lee cakap tadi. Yang saya nampak ni sifat 20 tu diri kita lah. Ya, dia tak ada sifat 20 dah, dia satu sifat. dia menuju ke diri tu lah. Ya. Dia nak tengok dia. Dia nak tengok sifat 20. Tengok diri luar sudah. Dia tengok baju kuning, leher hijau hak dia pakai. Itulah sifat 20. Okey. Alright. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Din. Baik. Aku tak larat riau dengan riau kot dalam ni merambut kari. No? Itulah pasal. Lagi. Tajah. Tuan-tuan tanya soalan yang dah dekat sangat. Saya yang sangkut. Pasal tuan-tuan tanya hak dekat sangat dah. Dekat sangat sikit je yang sangkut saya. Pasal apa? Nak habak lah. Dekat dah tu. Nak pergi mana? Dekat sangat dah tu. Tetapi bila Tuhan buka, tuan-tuan tetap tak rasa. Jangan sampai betul ayat Qatamallahu ala qulubihim. Telah aku peteri, telah aku tutup hati dia. Khatam, tutup. Wa ala sam'ihim. Atas pendengaran telinga dia. Wa ala absarihim. Atas penglihatan mata dia. Risyawah. Aku labuhkan tirai. Walahum azabun azim. Aku biarkan dia dalam azab cukup berat. Apa dia? Dalin. Jadi manusia sesat. Jangan sampai betul ayat tu. Kita ada mata tengok lah. Dia kata, Sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Dan pada diri dia telah aku uji dengan pendengaran telinga dia dan pandangan mata dia. Uji lagu mana? Tang nampak apa? Tang dengar apa? Ya.
Dan bila hang nampak, Baik. hang nak pergi mana? Bila hang nak dengar, hang nak pergi mana? Ya. Okey, Izam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Izam. Waalaikumsalam. Dalam kereta. Oi, macam Ultraman nak pergi mana? Pergi beli makan ni, breakfast sekejap. Ustaz, nak tanya. Ya. Berkenaan dengan Tangisan Sanubari tu kan? Ya. Okey, selepas berlakunya Tangisan Sanubari tu, kita akan berasa kelapangan. Kelapangan tu maksud dia apa Ustaz? Macam ni. Saya bagi contoh tau, saya bagi Lapang dan tamsil. rasa lapang dan... Tak apa. Saya bagi tamsil dia. Macam mana kita lapang tu. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Gunung berapi kalau dia meletup, dia keluarkan apa? Lava dengan debu. Dia keluarkan lava mengalir sampai ke tanah dataran, betul? Betul. Bila semua dah reda semua, tanah tu jadi lagu mana? Subur. Kita lepas menangis keluar air mata jadi guna. Segar. Rasa lapang dengan tenang. Lapang dan tenang itulah bertemu. Bertemu kita dengan Tuhan. Okey Ustaz, terima kasih banyak dah terjawab persoalan. Okey, hasta la vista. Okey, bye. Ya. Salam. Ya. Terima kasih semua. Bye. Sampai. Yahoo. Seronok Ustaz, seronok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, next. Nah, Ustaz, jangan buat kusut dengan dia, Ustaz. Dia tak kusut pun. Tuhan kata aku bagi lapang ke hang dari kecil sampai lah hang nak buat bengong macam apa. Aku tak larat lah dengan hang ni. Hang suka bengong. Makan nasi, makan rojak, minum ais kacang, kena teh tarik, tak bengong. Main tang ni nak bengong sangat. Ni nak geram ni. Kan? Yang lain tolak punya ada. Main tang hal Tuhan. Dia buat hidup buat oplah. Buat terkejut. Lepas tu nak tunjuk pula kat dia lah. Pasal apa tak tengok apa yang dia tunjuk? Lagi ya, betul. Syok. Ya, betul. Baik. Siapa lagi tanya ni? Din. Tanya lagi kan? Saya nak pergi rasmi jabatan belakang. Saya nak pergi rasmi jabatan belakang. Tak rasmi. Okey. Nak potong. Baik. Ustaz nak tanya apa? Ya, Din. Kalau kita dah kenal dia tu, ada lagi ke bisikan syaitan? Setan ni diri kita tak kenal. Bukan bisikan setan. Setan ni diri kita tak kenal. Itulah setan. Dia tak ada lah. Yang kata bisikan setan tu, diri tak kenal tu. Itu bisikan setan. Kalau dah kenal. Bila dia dah kenal, tak ada dah. Nafsu bukan nafsu badaniah, bukan. Kalau dia ada nafsu, mutmainnah. Kalau ada nafsu, radiyah. Kalau ada nafsu, mardiyah. Kalau ada nafsu, kamaliyah. Itu nafsu dia kalau ada. Maka terbitlah diri-diri apa? Diri-diri yang dirahmati. Tuhan kata, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Diri-diri yang diberi nikmat. Anin na'im, diri-diri yang diberi nikmat. Rasul-rasul, nabi-nabi, para aulia, solihin, sadiqin, mutaqin, diri ni ya. Tak ada diri lain. Antara contohnya, Din, teringat nak main mengaji ni kerana diri ni ya. Ya. Kalau bukan kerana diri ni, baik duduk depan TV ke, tengok apa disco ke, tengok apa. Tapi pasal diri ni yang ada, diri ni yang bangun, demai lah melengung dia nak ambil. Dan harga dia lebih mahal daripada seluruh dunia dan akhirat. Harga dia. Ni. Lebih mahal daripada segala-galanya. Kalau timbang, tak ada siapa mampu tanggung ni. Baik. Fikir balik. Rupa-rupanya dia bagi. Ya Allah. Muka tudung botolnya kita di pendapat. Ya Allah. Ya Karim. Din ketak. Betul. Din ketak. Dia ketak teruk. Terima kasih Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz pun nak pergi kenduri. Kita jangan lama-lama. Ustaz boleh tangguh dulu Ustaz, nanti kita sambung lagi.
Sebelum pergi kenduri tu nak pergi rasmi jambatan belakang tu, tak rasmi lagi. Lepas ni baru nak Tak putar ribbon lagi. minta maaf tuan-tuan seluruh pagi-pagi ni. Saya lemah tengok muka tuan-tuan kerot, kering kerot, lemah tengok. Saya suka seluruh usik-usik bagi tuan-tuan selalu happy. Bagi tuan-tuan selalu tenang sebab dia tak mau mendekati kita dengan muka yang tak manis. Sebab di awal dia mengenali kita dengan penuh keindahan dan kemanisan diri. Jadi dia tak suka. Sebab tu dia suka mendatangi kita dengan sesuatu yang kita suka. Jadi saya habaklah kat tuan-tuan sebab saya pun tak suka serius-serius ni. Waktu mengajak ni saya kena serius lah sikit kan. Kalau tidak lagi tuan-tuan lengai pula. Bukan tuan-tuan lengai dengan saya dah lengai sekali kan. Jadi bila kena jerekah tu dia berdiri lah sikit. Kurang-kurangnya dia tak tidur, dia tak melengung. Lepas tu saya suka gosok. Sebab saya pun suka kena gosok. Jadi saya suka gosok. No. Jadi bila hal tu kita tak rasa stres. Kita mengaji dalam keadaan kita sangat lapang. No. Mengaji hal lain pun kita seronok. Mengaji bab kasih, bab cinta, bab sayang, bab rindu Tuhan. Lagilah seronok tuan-tuan. Oi. Bukan cerita mini-mini ni. Bukan cerita ensiklopedia. Ni cerita betul pula. Umur panjang kita jumpa lagi, okey? Pantun. Lama tak pantun. Dulu. No, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Tetapi khilaf diri saya. Yang tu saya minta maaf. Sebab saya ni mengali roti. Yang saya habaq tu roti mengali. Tuan-tuan ambil roti mengali lah. Jangan kata mengali roti. Kan? Tuan-tuan pergi duk belek mengali roti tu. Duk buat roti. Lagi tuan-tuan tak makan roti. No. Ni Lam nak tanya apa? Lam ni orang nak habis dah bang. Dia dah tanya. Saya dengar daripada Mola tadi. Cumanya nak tanya pantun Ustaz tu berapa rangkap. Panjang kan? Ya, dia panggil pantun buh saja. Baik. Okey. Ambil roti sudah, mengali jangan kacau. Saya ni postman yang bawa mai surat kat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil surat, jangan ambil postman. Nak bagi postman suka hantar surat, suruh anak-anak dara comel kita tunggu depan tu, postman rajin mai. Kan? Kalau tok duk pergi tunggu, postman tak mai dah. Dia bagi surat tu dekat orang sebelah dan suruh tolong bagi. Kan? Maknanya tuan-tuan nak bagi seronok mengaji ni, tuan-tuan mai ramai-ramai. Tentulah hak nak habaq pun seronok, tuan-tuan yang kena habaq pun seronok. Kan? Ini mai tinggal 10 orang. Sembang 2 tinggal 8. Menguak 2 tinggal 6. Tak faham 2 tinggal 4. Merah kencing 2 tinggal 2. Duk cuit hang aku tinggal seorang. Angguk tinggal ustaz seorang. Ni kalau ramai-ramai ni, seorang 2 nak tidur, tak apa. Tidur pun tak apa. Jangan bagi bunyi, kacau. Masa nak tidur tu, buh mas muka, tapi tidur. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Umur panjang, jumpa lagi. Umur pendek, tak jumpa dah. Kalau saya mati dulu, tuan-tuan pergi jumpa Ghazali. Kalau Ghazali mati dulu, tuan-tuan mai jumpa saya. Kalau kami dua mati dulu, ikut suka tuan-tuan lah nak jumpa siapa-apa. InsyaAllah. Moga-moga dirahmati, diberkati. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija'ih kamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.